Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Jadi insyaAllah hari ini kita akan bincangkan berkaitan dengan topik unit mililiter dan liter, iaitu topik baru untuk kita pada hari ini. Okey? Okey, sekarang ni kita nampak kan selalu kalau kamu beli, contoh beli air ke, beli shampoo, beli sabun kan, kamu akan nampak ada tulis isi padu dekat belakang belakang kotak dia tu. Contoh kalau dekat sini ada gambar susu kotak, susu lembu ni kan. Okay, dia akan tulis kat situ 1 liter. Okay, kalau kamu tak percaya cuba kamu tengok. Tengok dekat dapur ataupun ada kicap, ada sos, dia mesti akan tulis liter, mililiter. Kalau liter tu banyak sikit lah. Kan? Okey, dan ini adalah simbol dia, simbol untuk mililiter dan simbol untuk liter. Okey? Okey, jadi dekat sini adalah contoh daripada bikar 100 mililiter. Okey, nampak kan bikar dia ni besar. Okey, dekat setiap bikar ni ataupun bikar yang tertentu, contoh bikar yang kamu nampak dekat Makmat Sains, okey, dia akan ada tulisan macam ni. 20 mililiter, 40 mililiter, 60 mililiter. Okey, kamu nampak kat sini dia adalah jarak 20. Kan? Okey, ini adalah bikar 100 mililiter dan setiap senggatan adalah 20 mililiter. Okey, nampak kan setiap senggatan dia tu ada berbeza-beza. Okey, contoh dekat sini kita nak bincangkan. Okay, setiap senggatan dia ni berapa jarak dia? Sebab ini adalah bikar 250. Okey, jadi setiap senggatan adalah 50 mililiter. Kamu senang je kamu nak tengok. Tengok dekat dia punya yang paling bawah ni. Okay, kalau kat sini bawahnya 10 mililiter, dia punya setiap senggatan ni adalah 10 mililiter. Okay, tengok ni mudah je kan. Okay, ingat ini soalan penting. Soalan penting nanti masuk dalam periksa. Okay. Okey, kemudian ini pula silinder penyukat 100 mililiter dan setiap senggatan ialah 10 mililiter. Macam yang Cik cakap tadi. Okey, dia 10 mililiter. Okey, dan ini adalah silinder penyukat 1 liter. Dan setiap senggatan adalah berapa mililiter? Okey, kat sini kita tengok ada berapa mililiter. Tengok kat sini 160. Betul tak? 160 mililiter. Okey, senang je. Kamu tuliskan apa yang ada. Maksudnya yang bermula daripada bawah ni lah. Kan? Okey, cuba jawab dekat sini. Nyatakan unit isi padu yang sesuai mililiter ataupun liter. Okey, kat sini cikgu nak cakap kebiasaannya kalau mililiter, kita akan gunakan dalam sukatan yang sedikit. Okey, contohnya kamu letak air kat dalam cawan. Itu kita gunakan sikit lah. Okay, contoh kalau liter pula, contoh dia kita gunakan yang besar. Yang besar kan. Contoh macam ni. Okay, contoh macam ni lah kita nampak kan. Macam ni kita akan gunakan liter sebab tengok ni isi padu dia banyak. Okay, berbanding dengan air kopi kat dalam cawan ni sikit je kan. Okay, jadi kita akan gunakan mililiter. Okay. Okey, seterusnya dekat sini kita nak tengok cara untuk menyukat isi padu cecair. Okey, caranya mudah je. Contohlah, contoh satu situasi kan, kamu kena makan ubat. Okey, bila kena makan ubat, kita kena sukatan ubat tu kena lengkap lah. Satu contoh dia minta 5 mililiter, kamu kena letakkan dalam benda ni. Penyukat ni 5 mililiter. Tak boleh letak banyak. Kalau dia minta 10 mililiter, kita letak 10 mililiter. Tak boleh lebih. Sebab takut nanti overdose kan. Okey, kalau overdose nanti kamu pengsan, pening, terlebih lah. Terlebih aktif ke, terlebih tak bermaya ke kan. Okey, sebab tu kita kena ukur betul-betul. Kalau salah nanti sendiri yang sakit. Okey, kat sini kita kena ambil, maksudnya adik kena ambil 10 mililiter vitamin setiap hari. Jadi ukur betul-betul kat sini. Okey, macam mana? Bagaimana cara nak ukur tu pula? Okey, cara nak ukur tu adalah dengan cara kita ambil satu bikar yang mana dia ada
senggatan dia ni. Maksudnya dia dah letakkan 50 mililiter, 10 mililiter ke. Okey, dia dah ada dah. Okey. Dekat sini tengok tengok, perhatikan cara dia betul-betul. Isi padu air adalah 500 mililiter. Okey, 500 mililiter. Kenapa? Okey, kenapa? Sebab tengok ni, kamu tengok betul-betul dekat mata dia. Okey, dekat mata dia ni, okey, kita kena tengok setentang. Setentang dengan air, setentang dengan air tu. Okey? Okey, kemudian yang ni pula dia kira susu kan. Okey, kita kena tengok setentang, setentang dengan air, dia punya apa mililiter air ni tadi. Okey, jadi isi padu susu ialah 200 mililiter. Sebab kita dah nampak dah dekat sini. Okey, dan nampak apa? Dan nampak dia punya ketinggian. Maksudnya isi padu air tersebut. Okey? Okey. Dekat sini kita akan ada satu lagi, kita nak buat satu anggaran isi padu air, isi padu secair. Okey, tengok dekat gambar aja yang pertama, isi padu air ini mungkin 500 mililiter. Okey, dia tanya dia sembang dengan kawan dia, mungkinlah, mungkin 500 mililiter. Okey, kemudian kawan dia kata, tak mungkinlah, mungkin dalam 700 mililiter macam tu. Okey, kemudian kita ambil satu bekas. Bekas tu kita nak tengok betul ke tidak berapa mililiter yang tepat kepada satu botol tersebut. Okey, kemudian dia kira-kira dalam dalam bekas ni tadi rupanya ada 600 mililiter. Okey, jadinya anggaran kawan dia ni tadi hampir tepat. Kan hampir tepat sebab ada dia kata 700 mililiter. Okey, sedangkan jumlah isi padu air tersebut adalah 600 mililiter. Okey. Okey, seterusnya dekat sini kan isi padu satu jug jus ini adalah 1 liter. Okey, betul tak anggarannya 1 liter? Okey, kemudian kawan dia kata kita anggarkan isi padu jus dalam bekas ni lebih daripada 1 liter. Okey, kemudian dia kira-kira, rupanya betul isi padu 1 jug jus ni adalah 1 liter. Okey, jadi kat sini kita nak tahu ataupun nak ada kemahiran untuk menganggarkan isi padu cecair tersebut. Isi padu air, isi padu contoh yang boleh masuk ke dalam bekas lah, tercair lah for sure. Okey, dekat sini ada beberapa permasalahan yang perlu kita selesaikan. Okey, kita tengok kat sini. Sarina guna 8 cm benang merah. Dia juga guna 10 cm benang biru. Okey, kemudian nyatakan benang yang lebih panjang. Okey, jadi mudahlah kan? Okey, caranya macam mana cikgu kata kita letakkan yang pertama ni dekat 0 cm. Maksudnya ngam-ngam lah dekat 0 cm ni. Okey, tengok panjang dia 8 cm. Betul tak? Okay, kemudian panjang yang warna biru ni, panjang dia adalah 10 cm. Jadi, benang biru lebih panjang. Okey? Betul lah jawapan dia. Benang biru lebih panjang. Okey, seterusnya, dia kata kat sini, ambil 10 ml sekali setiap hari. Okey, ni cikgu kata. Okey, baiklah. Okey, ni cikgu kata kalau doktor kata ambil 10 ml ubat setiap hari, okey, ambil 10 ml sahaja. 10 ml bagaimana? Inilah 10 ml bila kita zoom kan. Okey. Sebab satu bekas ni setiap senggatan dia 5 ml. Okey, jadi 10 ml atas sedikit kan. 2 senggatan. Kalau kita ambil terlebih apa jadi? Bahayalah untuk kamu, boleh terjadi overdose. Okey. Okey, dekat sini kan contoh dia nak pergi satu event lah ataupun playground ke kan.
Dia nak masuk tu kena berbayar. Berbayar tu maksudnya kalau dewasa RM20, kanak-kanak RM15 dan kanak-kanak yang kurang ketinggiannya daripada 90 cm adalah percuma. Okey, jadi tinggi Kamal, tinggi Kamal adalah 1 meter. 1 meter cikgu kata apa? 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Okey, jadi dia kena bayarlah. Kan dia kena bayar kanak-kanak RM15. Okey, jadi cuba anggarkanlah sebab dia kata adiknya percuma. Adiknya percuma Adik Kamal ni percuma. Jadi cuba anggarkan berapa panjang adik Kamal. Okey, tengok ni. Kalau kita buat dalam bentuk gambar rajah lah. Adik Kamal dia kata kanak-kanak yang tingginya kurang daripada 90. Anggarkan. Okey, kalau Kamal dah tinggi dia 1 meter, okey, berkemungkinan adik dia lebih rendah daripada 90 cm dan mungkin 80 cm. Jadi anggaran tinggi adik Kamal tu adalah 80 cm. Okey? Kat sini mudah je. Okey, ini adalah contoh yang terakhir yang kita boleh bincangkan. Tengok yang nombor 4 ni. Katakan, cuba bayangkan jisim berat si Saiful ni 30 kilo. Kan, 30 kilogram. Okey, kemudian berat Julia, jisim Julia adalah 27 kilogram. Kemudian kita tak tahu pula Nisha punya berat berapa kilogram. Okey, jadi kat sini cuba kamu anggarkan. Anggarkan, kalau jisim Saiful. Okay, jadi jisim anggaran untuk jisim berat Nisha adalah tengah-tengah. Okay, kalau Saiful dah 30 kilo, Julia pula 27 kilogram. Jadi anggaran tengah-tengah 27 dengan 30 kilogram ni 28, 29 macam tu lah kan. Nampak tak sangatan dia buat ni. Okay, jadi jisim Nisha mungkin antara 28 kilogram ataupun 29 kilogram. Jadi macam inilah kita nak tahu apa dia punya anggaran tu. Okey, seterusnya tengok pula contoh yang kelima ni. Okay, Sucin ingin mencuci sebuah basikal. Pilih satu bekas yang akan digunakannya. Okey, tengok kat sini ada 8 liter. Okey, 8 liter ni besar lah kan satu baldi. Okey, kemudian 80 mililiter. Okey, 80 mililiter ni sangat sedikit. Okey, jadi dia akan pilih bekas yang mana? Kan? Okey, jadi Sucin akan menggunakan bekas 8 liter kerana isi padu airnya lebih kurang dalam 80 ml. Okey, nak kata apa? Okey. Nak katanya, 8 liter tu bersamaan dengan 8 botol air ni. Okey, tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8 liter tau. 8 liter tu banyak. Bersamaan dengan 8 botol besar tu lah. 8 botol besar. Okey, kalau 80 mililiter tu, cuba bayangkan satu botol besar dan dia punya isi padu dia sikit sahaja. Sikit je. Jadi lebih baiklah dia ambil bekas yang 8 liter ni. Sebab 8 liter ni besar. Banyak isi padu air tersebut. Okey, ingat 8 liter tu umpamanya bersamaan dengan 8 botol air. 8 liter botol air dan dimasukkan dalam satu baldi. Okey? Okey, seterusnya kamu boleh siapkan latihan dalam live worksheet dan siapkan juga latihan dalam buku aktiviti kamu yang cikgu letakkan muka suratnya dalam Telegram. Okey? Okay, dan itu sahaja. Terima kasih atas perhatian kamu sepanjang perbincangan kita untuk topik isi padu, jisim dan sebagainya. Jadi semoga menjadi anak soleh dan soleha dan tolong siapkan kerja rumah, pastikan cikgu harap sangat-sangat kamu dapat siapkan dengan sempurna insya-Allah. Jadi jika ada soalan boleh ajukan dalam Telegram ataupun pesan dengan cikgu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.